Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila sawa'is sabil. Amar ibadahu bittiba'i siratihil mustaqim. Wahadzarahum minasyubuhati wal dalalati wal fitn. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Ba'asahullahu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. وعلى من اتبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi bacaan isi kandungan buku 50 hadis doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab serta kelebihannya oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Jalil Hafizahullah, pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, terbitan oleh Wisdom Publication. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-10 daripada keseluruhan 50 sesi perkongsian audiobook bagi bacaan buku 50 hadis doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab serta kelebihannya. Dan versi yang sedang kita ikuti perkongsian bacaan isi kandungannya ini adalah versi PDF Hak Cipta Terpelihara 2019 Wisdom Publication, edisi pertama, kemas kini dan cetakan Oktober 2021. Sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan buku ini. Bab kelebihan dan adab-adab doa. Perkongsian hadis ke-10. Berdoa dengan mengangkat kedua-dua belah tangan adalah salah satu sebab bagi doa dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. An Salman al-Farisi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda Nabi bersabda, sesungguhnya Allah yang maha hayy lagi maha mulia merasa malu sekiranya seseorang lelaki, yakni hambanya, mengangkat kedua-dua tangannya berdoa kepadanya untuk mengembalikan kedua-dua tangannya itu dalam keadaan kosong dan rugi, yakni tanpa sebarang pemberian atau kurniaan. Apa yang dimaksudkan dengan Allah merasa malu di sini? Ia adalah perumpamaan atau kiasan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan permintaan seorang hambanya, ibarat seorang yang karim, yang mulia dan pemurah, yang tidak akan menolak permintaan seseorang yang berhajat kepadanya kerana merasa malu untuk berbuat demikian. Dari penerangan daripada kitab Al-Kashaf, yakni tafsir bagi ayat 26 dari surah Al-Baqarah. Hadis 10. Berdoa dengan mengangkat kedua-dua belah tangan
adalah salah satu sebab bagi doa dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Hayy lagi Maha Mulia merasa malu sekiranya seorang lelaki di kalangan hambanya mengangkat kedua-dua tangannya berdoa kepadanya untuk mengembalikan kedua-dua tangannya itu dalam keadaan kosong dan rugi, yakni tanpa sebarang pemberian atau kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan Allah merasa malu di dalam hadis ini? Ia adalah perumpamaan ataupun kiasan atau tamsilan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan permintaan seorang hambanya. Seumpama seorang yang karim, yang mulia, lagi pemurah, yang tidak akan menolak permintaan seseorang yang berhajat kepadanya kerana merasa malu untuk berbuat demikian. Rujukan Al-Kashaf, tafsir bagi ayat 26 dari surah Al-Baqarah. Direkodkan oleh At-Tirmizi, kembali ke rahmatullah, 279 Hijriah, dalam Al-Jami' Al-Kabir, yakni Sunan At-Tirmizi, hadis nombor 3556. Dan beliau, yakni At-Tirmizi, berkata, hadza hadisun hasanun gharibun wa rawahu ba'duhum walam yarfa'hu. Iaitu hadis ini hasan gharib. Direkodkan juga oleh Abu Dawud, kembali ke rahmatullah, tahun 275 Hijriah, dalam Sunan Abi Dawud, hadis nombor 1488. Oleh Ibnu Majah, kembali ke rahmatullah, tahun 273 Hijriah, dalam Sunan Ibnu Majah, hadis nombor 3865. Oleh Ibnu Hibban, kembali ke rahmatullah, tahun 354 Hijriah, dalam Sahih Ibnu Hibban, hadis nombor 876 dan 880 dan lain-lainnya. Berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain, para ulama menyatakan bahawa mengangkat kedua-dua tangan adalah kaedah umum bagi berdoa dan ia merupakan salah satu sebab bagi penerimaan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya, para ulama menyatakan bahawa mengangkat kedua-dua tangan adalah kaedah umum bagi berdoa dan ia merupakan salah satu sebab bagi penerimaan doa. Wallahu a'lam. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.